Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak penganjur bagi persidangan CTVET 2020 dan juga panel kerana telah memilih pendidikan kami sebagai salah satu kertas pendidikan yang terpilih. Untuk persidangan kali ini, saya selaku ketua dan pembentang Siti Nurhazia binti Misgam bersama rakan kami Liao Yin Huat dan Salimah binti Ismail telah menghasilkan satu kertas pendidikan bertajuk Tahap Pelaksanaan E-Pembelajaran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Pensyarah Kolej Komuniti Beaufort. Pengenalan, untuk abad 21 ni, proses pembelajaran dan pembelajaran telah berubah daripada pembelajaran secara konvensional atau tradisional iaitu secara bersemuka kepada pembelajaran secara maya, e-pembelajaran, dan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan pada Mac 2020, Kementerian Pengajian Tinggi telah membenarkan semua universiti awam sama ada IPTA atau IPTS melaksanakan PDP secara atas talian. Ini bersesuaian dengan pemetaan masalah daripada Lambert and Cooper 2008. Penggunaan teknologi dalam PDP seharusnya menjadi sebahagian daripada pedagogi program pendidikan pada masa ini. Selain itu, kaedah PDP menggunakan teknologi dan alatan terkini boleh menjadi beban apabila mereka tidak berjaya menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengaplikasikan teknologi dalam proses PDP masing-masing. Oleh itu, kajian ini dibuat bagi mengenal pasti tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah Kolej Komuniti Beaufort. Terdapat 4 objektif kajian untuk pendidikan ini. Yang pertama, untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP dalam kalangan pensyarah KKBS. Kedua, mengenal pasti masalah e-pembelajaran dalam proses PDP dalam kalangan pensyarah KKBS. Yang ketiga, membandingkan tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP dalam kalangan pensyarah KKBS mengikut program atau unit. Dan yang keempat, mengenal pasti hubungan antara jenis telco yang digunakan oleh pensyarah dengan tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP dalam kalangan pensyarah KKBS. Terdapat dua jenis hipotesis kajian yang kami gunakan. Yang pertama, hipotesis null iaitu tidak dapat perbezaan tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP dalam kalangan pensyarah KKBS antara program dan unit pensyarah. Dan yang kedua, tidak terdapat berkaitan antara jenis telco yang digunakan oleh pensyarah dalam melaksanakan e-pembelajaran dalam proses PDP. Okey, sampel kajian kami telah mengambil keseluruhan jumlah pensyarah di KKBS berjumlah 30 orang yang terdiri daripada 4 program. Yang pertama, kulinari, yang kedua program operasi perhotelan, yang ketiga program teknologi elektrik dan yang akhir sekali unit pengajian am. Okey, untuk surutan kajian, abad 21 kini kita terdedah dengan konsep pembelajaran atas talian yang memberi ruang yang lebih luas kepada pelajar untuk mengikuti pembelajaran tanpa batasan. Dan kemudahan infrastruktur, keperluan dan kos penggunaan alatan teknologi yang tinggi menjadi masalah dalam menyampaikan pembelajaran secara e-pembelajaran di samping kos untuk mengakses internet yang menjadi halang. Selain itu, kemahiran dalam menggunakan teknologi maklumat, pedagogi dan penilaian dalam talian perlu diaplikasikan bagi memantapkan proses pengajaran para pensyarah. Okey, metodologi kajian. Kita menjalankan kajian secara kaedah deskriptif dengan mengedarkan barang soal selidik menggunakan Google Form dengan menggunakan skala Likert, 5 skala Likert, dan hasil dapatan kita analisis menggunakan SPSS version 21.0. Kaedah analisis dapatan kajian kita menggunakan kaedah deskriptif mencari mean dan purata mean dan inferensi perbezaan mean menggunakan ANOVA. Okey, kami menjalankan kajian rintis terhadap 6 orang pensyarah secara rawak dengan nilai alpha Cronbach 0.72 di mana mengikut Magic Conteng 2000, item soalan yang mempunyai nilai alpha Cronbach melebihi 0.60 boleh digunakan pakai. Dapatan kajian mendapati untuk agihan pensyarah mengikut program atau unit, pensyarah SKA seramai 9 orang, SKU 8 orang, UP 7 orang dan operasi perhotelan seramai 6 orang. Kedua, taburan mengikut jenis telco yang digunakan oleh pensyarah, kita dapati DG merupakan rangkaian telco yang paling banyak digunakan, diikuti Celcom dan akhir sekali Maxis. Maxis coverage di kawasan sini agak rendah liputannya.
Dapatan kajian yang ketiga, taburan pelaksanaan e-pembelajaran dalam PDP dalam kalangan pensyarah di KKBS menunjukkan purata min 3.76 iaitu tahap yang kerap, di mana pencarian maklumat dalam talian memuat turut bahan rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar adalah sangat kerap. Kemudian perkongsian maklumat melalui aplikasi teknologi seperti Telegram, WhatsApp, blog, email juga kerap. Tetapi memuat naik nota tugasan projek berkaitan mata pelajaran yang diajar ke platform e-pembelajaran iaitu hanya mendapat purata min 3.63. Kemudian penggunaan medium teknologi komputer riba dan telefon sebagai bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran 3.57. Tetapi untuk purata min bagi ada dua item iaitu penggunaan laman sosial seperti Facebook, Instagram ataupun menggunakan learning management system, kita mendapat purata min yang sederhana lah 2.97. Okey, yang keempat, tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP dalam kalangan pensyarah untuk purata min menunjukkan tahap yang tinggi iaitu 3.53, di mana pengumpulan maklumat daripada internet adalah yang tertinggi 4.27, tetapi mengaplikasikan atau menerapkan penggunaan internet terus ke dalam mata pelajaran yang hendak diajar mencapai purata min yang terendah iaitu 3.30. Ini adalah dapatan kajian daripada hasil kajian kami, analisis kami. Okey, untuk dapatan kajian kelima, terdapat masalah kekangan yang dihadapi terhadap pelaksanaan e-pembelajaran dalam PDP di kalangan pensyarah di KKBS iaitu dengan purata min 3.73 iaitu tahap yang tinggi, di mana masalah pembincangan secara maya yang kurang efektif, masalah hak cipta, masalah kekurangan masa adalah min yang tertinggi dengan kekerapan yang tinggi selain kos penggunaan internet yang tinggi. Pensyarah juga ada masalah untuk buat persediaan awal mengajar atas talian. Ini disebabkan oleh capaian internet di rumah yang ada masalah, kurangnya motivasi untuk mengajar atas talian ataupun kurangnya kepakaran di institusi untuk mengajar tentang pengetahuan dan kemahiran tentang e-pembelajaran. Tetapi untuk masalah sokongan dari pihak pengurusan, purata minnya adalah sederhana. Bermaksud di sini pihak pengurusan memberikan sokongan yang tinggilah untuk pelaksanaan pembelajaran. Dapatan kajian ke-6 menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara semua program unit untuk melaksanakan e-pembelajaran dalam PDP masing-masing. Maksudnya semua program telah boleh melaksanakan PDP secara e-pembelajaran dengan sisihan piawai 0.748 dengan signifikan dia 0.533. Hasil dapatan kajian yang ketujuh mendapati juga tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jenis pelan telco dengan tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam PDP dalam kalangan pensyarah KKBS. So melebihi 0.05 lah pun boleh ubah dia. Seterusnya, kesimpulan daripada kajian kami menunjukkan tahap pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP di kalangan pensyarah di KKB adalah tinggi. Ini menunjukkan kebanyakan pensyarah memang mendapat maklumat berkaitan mata pelajaran secara talian sebagai maklumat tambahan. Tapi penggunaan laman sosial, laman web dan pengaplikasian e-pembelajaran ini ke dalam pembelajaran secara terus adalah sederhana berikutan masalah pembincangan secara maya yang kurang efisien antara pensyarah dan pelajar, masalah hak cipta, kekangan masa pensyarah untuk menyediakan bahan PDP, kos penggunaan internet yang tinggi dan masalah masa penyediaan cara untuk mengajar dalam talian. Walau bagaimanapun, untuk pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP di kolej mendapat sokongan tinggi daripada pihak pengurusan, di mana pihak pengurus menyediakan kursus latihan untuk pensyarah dan cuba sentiasa meningkatkan kemudahan infrastruktur teknologi di tempat kerja. Oleh itu, latihan berkala dan berterusan harus diberikan kepada pensyarah bagi mengelakkan masalah pensyarah tidak bersedia dalam menggunakan teknologi terkini dalam proses PDP. Ini adalah cadangan daripada hasil kajian kami untuk meningkatkan tahap pelaksanaan PDP secara e-pembelajaran di KKBS. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.